Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, satu lagi maklumat yang saya terima kali ini. Satu lagi maklumat yang melibatkan nama Atok Mahathir. Rupanya berita ini telah berkongsi dua artikel gambar. Satu, sebelum ini, menurut Mahathir, kerajaan tak boleh terus bantu rakyat miskin. Dan kenyataan Mahathir, waktu orang lain jadi PM, orang Melayu miskin selepas saya tidak lagi jadi PM. Saya kongsikan Anda gambar ini daripada satu maklumat yang saya terima daripada Facebook. Anda boleh lihat. Saya bukannya mengiyakan perkara ini, tapi saya juga bukannya membangkang perkara ini. Tapi kalau ini benar, ini sudah jelas bukti bahwa Mahathir ini memang tidak boleh pakai. Karena saya lihat dalam ruangan komen, kebanyakannya menyerang Tun Mahathir. Saudara-saudara, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun. Ini adalah produk untuk mendidik imun badan Anda, meningkatkan kekuatan imun badan Anda, dan juga menyeimbangkan imun badan Anda. Kenapa perlu dididik? Kenapa perlu dikuatkan? Kenapa perlu diseimbangkan? Karena kalau imun badan kita lemah, ia boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit. Mungkin Anda sedang mengalami kencing manis, diabetes, gout, darah tinggi, gastrik, penyakit melibatkan buah pinggang, hati, jantung, paru-paru, dan macam-macam lagi. Anda boleh ikhtiar untuk memakan produk ini. Produk ini halal, selamat, dan semula jadi. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, di dalam ruangan komen, saya dapat lihat, mungkin bagi mereka, tidak ada harapan lagi Tun Mahathir untuk jadi Perdana Menteri, untuk melawan Anwar. Mahathir dah tak ada harapan. Dan saya lihat komen-komen ini juga menggambarkan satu kematian. Bukan kematian jasad, tapi kita boleh kata salam takziah kepada zaman kegemilangan Tun Mahathir. Saya memang respect Tun Mahathir. Dulu beliau adalah seorang yang sangat hebat. Beliau masih boleh memimpin negara. Tapi untuk hari ini, saya setuju dengan beberapa komen daripada netizen mengarahkan Mahathir untuk rehat saja. Nah, saudara-saudara, saya bacakan Anda beberapa komen yang panas. Mereka kata, dah dekat lubang kubur, rehatlah dari bercakap merapu hari-hari. Kalaulah dia jadi PM lagi, rakyat susah, takkan dapat bantuan macam sekarang. Ada satu komen, mother of all thief. Tidak tahulah Mahathir ini pencuri kah, apakah kita tidak tahu. Komen seterusnya berkata, orang Melayu miskin kerana Tun. Kayakan kroni dan kartel dengan sakau, walaupun bolehlah bagi kencing. Penipu betul kau ni, kau ingat rakyat Malaysia buta? Barang kemas cucu RM 1.8 juta hilang pada hari demo turun Anwar. Dia nyanyuk teruk dan merepek. Tua Saka Bangang. Penyamun yang luar negara ada 600 bilion, masih boleh tipu Melayu. Tak kaya tak apa, tapi yang penting Nabi terima kita sebagai umatnya. Berbilion pun tak kaya, nampak sangat gila harta dan duit. Ingat mati, jawab dengan Allah, nanti saya belum kaya. Sakau tua, tunggu malaikat maut bagi habuan fitnah sepanjang berkuasa jadi PM. Jadi ini adalah komen-komen yang saya terima. Saya lihat di dalam Facebook yang saya buat kajian nih, sumber daripada FB page Bob Kelanam. Jadi saya tidak tahulah Mahathir ni pencuri kah, Mahathir ni jahat kah, tapi saya memang respect Mahathir sebagai negarawan. Tapi apapun, saudara-saudara, ini pasti satu berita yang duka cita untuk Mahathir. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini.
Tuan-tuan dan puan, antara peletakan jawatan yang mengejutkan kita pernah dengar sebelum ini adalah daripada Menteri Perdagangan ataupun MITI Tengku Zafrul. Letak jawatan dalam UMNO, Barisan Nasional, bagi saya adalah satu peletakan jawatan mengejutkan. Dan persoalan ramai orang selepas beliau letak jawatan adalah parti manakah yang bakal jadi hala tuju Tengku Zafrul. Setelah kita mendengar Zafrul lebih tertarik untuk masuk parti Anwar Ibrahim, yaitu PKR, di mana parti PKR adalah PKR dan UMNO adalah parti bersama di dalam kerajaan. Orang mulai bertanya, kalau Zafrul masuk PKR, bagaimana hubungan PKR dan UMNO? Bagaimana hubungan Presiden PKR Anwar Ibrahim dan Presiden UMNO Zahid Hamidi? Saudara-saudara, apa yang berlaku setelah Zafrul menyertai PKR? Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah produk terapi imun transfer factor. Produk ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan dan juga meningkatkan kekuatan imun badan sehingga 400%, sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Mungkin Anda di luar sana berikhtiar untuk mencari kesembuhan, tips-tips nak sembuh daripada pelbagai jenis penyakit. Semuanya bermula daripada sistem imun badan. Jadi untuk mencantikkan semula sistem imun badan, Anda perlu memakan terapi imun. Produk ini adalah sangat-sangat selamat, halal, dan semula jadi, serta diluluskan KKM. Sekiranya Anda ingin bertanya tentang produk ini dan ingin mendapatkan produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, rupanya setelah PKR terima Zafrul, tiba-tiba Parti Bersatu Umum satu kejutan. Terima Zafrul, PKR tak peduli amaran UMNO. Nah, adakah dengan Zafrul diterima PKR, adakah Anwar sebagai Presiden PKR, sebagai Perdana Menteri yang perlu menjaga hubungan, mengekalkan hubungan yang baik di antara PKR, UMNO, Amanah, DAP dan semua pihak ataupun parti yang menyokong kerajaan? Adakah satu tindakan menerima Zafrul ini adalah kesilapan besar PKR ataupun khususnya kesilapan besar Anwar sendiri sebagai presiden? Jadi ini menjadi persoalan. Nah, kalau ini bakal menjadi satu api yang mulanya awalnya kecil dan akan menjadi besar apabila Zafrul sudah masuk PKR, mungkin menyebabkan beberapa pemimpin UMNO tidak puas hati dan bertindak untuk sabotaj, sama ada sabotaj kerajaan, sabotaj Zahid ataupun sabotaj Anwar. Pemuda Bersatu berpandangan PKR tidak mempedulikan amaran UMNO dengan menerima Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul, dan mendakwa ia mencerminkan ketegangan yang kian meningkat dalam kerjasama PH dan BN. Ketua Penerangan Pemuda Bersatu, Haris Idham Rashid, berkata, keputusan PKR itu telah menguji kesetiaan dan setia kawan antara parti itu dan UMNO. Umum mengetahui bahawa Zafrul meninggalkan UMNO dan memohon menjadi ahli PKR. Pada 30 Mei, Setiausaha Agung UMNO secara tegas mengambil pendirian bahawa tidak wajar untuk mana-mana parti komponen untuk menerima keahlian Tengku Zafrul untuk mengelakkan ketidakharmonian. Kesetiaan, keikhlasan serta kejujuran juga akan terkesan. Haris merujuk kenyataan Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki bahawa parti itu memandang serius Zafrul walau belum menerima surat peletakan jawatannya secara rasmi. Adalah amat tidak wajar untuk mana-mana parti dalam kerajaan menerima keahlian daripada ahli parti lain sewenang-wenangnya. Zafrul sah diterima sebagai ahli PKR. Jadi adakah ini akan menjadi salah satu isu yang baru di antara PHBN, UMNO, PKR? Nah, saudara-saudara yang saya hormati, Anda rasa apa yang akan berlaku selepas itu?